Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Selepas pegawai kepada YB Azalina Othman yang membuat laporan polis terhadap Khairi Jamaluddin, sekali lagi hari ini setiausaha politik kepada YB Menteri Dr. Zaliha pula yang membuat satu laporan polis. Adakah kerana nakkan views untuk siri podcast Keluar Sekejap yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin ini sanggup menfitnah kerana mahukan views? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan sahabat semua. Jadi hari ini saya ingin membawakan anda sekali lagi sahabat semua, apabila satu lagi laporan polis seperti mana yang saya katakan awal tadi, iaitu setiausaha politik kepada Dr. Zaliha dikatakan juga membuat laporan polis. Ini dia. Selepas Azalina, giliran setiausaha politik YB ataupun Dr. Zaliha pula buat laporan polis terhadap Khairi Jamaluddin. Jadi apakah sebabnya laporan polis ini dibuat terhadap Khairi? Mari kita lihat kenyataan media ini. Selepas Datuk Seri Azalina Othman, kali ini setiausaha politik kepada Menteri Wilayah Persekutuan YB Dr. Zaliha Mustafa pula tampil untuk membuat satu lagi laporan polis terhadap bekas Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin, bekas ahli UMNO yang telah dipecat daripada Parti UMNO kerana menyerang partinya sendiri. Ia berhubung ucapan Khairi tentang tita addendum yang dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Selpol Zaliha Nur Azrina Suri berkata, laporan dibuat selepas menerima video berdurasi 3 minit dan 14 saat tentang ucapan Khairi Jamaluddin itu. Jadi bekas ahli Parlimen Rembau itu mendakwa Zaliha sewajarnya tahu mengenai tita addendum walaupun ia tidak dibincangkan dalam lembaga pengampunan. Jadi Nur Azrina mendakwa kenyataan itu dikeluarkan Khairi adalah tidak benar dan bertujuan untuk memburukkan imej menteri itu. Jadi perkara ini juga mengelirukkan rakyat dan menimbulkan perasaan tidak senang serta suasana panik dalam kalangan rakyat sehingga memungkinkan berkemungkinan boleh menggugat keamanan negara, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dia juga mohon siasatan dijalankan terhadap Khairi atas kesalahan penyebaran maklumat palsu, mengganggu ketenteraman awam dan juga kesalahan penggunaan tidak wajar kemudian rangkaian media sosial beliau untuk menyebarkan maklumat palsu atau mana-mana undang-undang yang terpakai. Jadi semalam dilaporkan setiausaha politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi YB Azalina Othman, yaitu Suraya Yaakob, membuat laporan susulan Khairi mengaitkan Azalina berkomplot untuk menyembunyikan titah berkenaan. Dan Dr. Zaliha juga merupakan menteri dipertanggungjawabkan dalam Lembaga Pengenalan Wilayah Persekutuan. Jadi kedua-dua mereka memohon supaya siasatan dapat dijalankan secara menyeluruh terhadap Khairi kerana berniat jahat untuk menfitnah, menghina nama baik dan reputasi menteri serta menyebarkan maklumat palsu. Jadi bahagian ahli undang-undang dalam kenyataan semalam juga mengesahkan bahawa tiada sebarang dokumen tambahan atau addendum dalam fail atau rekod rasminya. Kalau ada pun addendum ini dikeluarkan, tapi apa yang lebih penting di sini adalah adakah ia ada diberikan untuk dilaksanakan, seperti mana juga yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin bahawa mereka tidak menerima sebarang sebarang addendum berkaitan dengan tahanan di rumah berkaitan dengan Najib Razak ini. Begitu juga dengan hal ehwal undang-undang turut membuat kenyataan mengesahkan bahawa tiada sebarang dokumen yang diterima. Jadi kalau ada pun, kalau tidak ada, dilampirkan, dimaklumkan, dilaksanakan, diluluskan dalam lembaga pengampunan, maka ianya tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilaksanakan. Kalau ia dilaksanakan, itu adalah satu penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Jadi seorang pemimpin DAP hari ini mempertahankan mempertahankan Dr. Zaliha berkaitan dengan tuduhan yang dibuat oleh individu-individu yang begitu terdesak sekali yang menunggang isu addendum ini. Jadi katanya sorok tita addendum, Dr. Zaliha digesah seret penuduh ke mahkamah. Jadi itu pandangannya daripada seorang ahli pemimpin ataupun ahli parlimen Kepung Lip Ling Eng yang menggesah Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa
untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menuduhnya menyembunyikan titah addendum berkaitan dengan Najib Razak menjalani pemenjaraan di rumah. Dan Lim berkata, tuduhan tidak berasas ini tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan kerana ia mencemarkan reputasi menteri serta kerajaan. Katanya mahkamah boleh menyelesaikan isu addendum ini sekaligus jika pihak-pihak berkaitan dipanggil untuk memberi keterangan. Dan menurut Lim lagi, tuduhan palsu itu telah mencemarkan nama baik Dr. Zaliha dan mencabar integriti kerajaan. Jadi katanya Zaliha harus mempertimbangkan tindakan undang-undang termasuklah saman fitnah terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam menyebarkan tuduhan tidak berasas tersebut. Ini penting katanya untuk melindungi reputasi dan memastikan kebenaran itu ditegakkan katanya. Lim mencadangkan jika Dr. Zaliha mengheret pihak berkenaan ke mahkamah, maka bahagian hal undang-undang jabatan boleh dipanggil untuk memberi keterangan sebagai sekretariat lembaga pengampunan bagi memastikan fakta mengenai isu addendum dapat dipastikan. Katanya lagi, tindakan ini dapat menyangkal sebarang tuduhan titah addendum ataupun sebarang arahan rasmi daripada Istana Negara telah diterima oleh bahagian hal ehwal undang-undang. Dan diharapkan katanya keputusan mahkamah dalam perkara ini dapat merungkai isu berkaitan kesahihan addendum dan menghentikan spekulasi yang boleh mengancam kestabilan negara, tambahnya lagi. Jadi di mana Dr. Zaliha dalam isu addendum ini? Soalnya Zaliha merupakan ahli lembaga pengampunan wilayah persekutuan yang bermesyuarat pada 29 Januari 2024 dan memberikan pengampunan berupa pengurangan hukuman kepada Najib atas sabitan salah guna kuasa pecah mana jenayah dan pengubahan wang haram kes SRC International yang melibatkan RM42 juta ringgit. Dan hukuman bekas Perdana Menteri itu dikurangkan daripada 12 tahun penjara dan denda RM210 juta ke 6 tahun penjara dan juga denda 50 juta. Najib dan penyoalnya mendakwa bekas yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan telah melampirkan satu titah tambahan yang mengarahkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Jadi minggu lalu Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonannya untuk semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan mengesahkan kewujudan titah addendum tersebut dan melaksanakannya. Pasukan Peguam Najib menyerahkan sepujuk surat daripada Istana Pahang yang mengesahkan kewujudan titah addendum untuk menyokong rayuannya. Sejak itu, ahli politik UMNO, PAS dan Bersatu menuduh kerajaan serta pegawai berkaitan termasuk Zaliha bersebat untuk menyembunyikan addendum tersebut. Tuduhan ini telah dinafikan menteri dengan tegas termasuk pembantunya yang telah pun membuat satu laporan polis. Jadi itu antara kesaannya daripada ahli Parlimen Kepung ya untuk Menteri Wilayah Dr. Zaliha mengambil tindakan undang-undang terhadap fitnah yang dilemparkan. Kita tahu siapa individu itu ya di dalam podcast Keluar Sekejap, keluar lama pun tidak apa. Ya, mereka lah yang membuat satu kenyataan yang boleh dikatakan berbaur fitnah, menghasut dan juga menyebarkan berita palsu. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.